Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah saya dapat persiaran. So hari ni nak sentuh tentang kalau nak tahu lately saya sentuh banyak tentang jenis-jenis penyakit yang boleh melibatkan kata sakit puan lah. Okay, so tu satu. Kedua, kemudian ramai yang bertanyakan saya tentang potensi kehamilan dan sebagainya, tetapi sebenarnya mereka mungkin tidak melakukan pemeriksaan kesihatan yang betul. Ada yang rasa mereka sihat, tapi sebenarnya apabila pergi melakukan pemeriksaan kesihatan ada sakit, ada penyakit. Ada yang rasa dia ada penyakit, tapi sebenarnya bila melakukan pemeriksaan kesihatan mereka sebenarnya normal dan memang berpotensi untuk hamil. Jadi benda ni bukan saya atau perempuan dan suami yang akan kata kita sihat, tapi sebenarnya kita perlu lalu pemeriksaan supaya dengan itu kita tahu tahap kesihatan kita. Ini untuk mereka yang ramai yang nak hamil tetapi sebenarnya dia tak sedar dia ada penyakit-penyakit dia. Sebab saya selalu sentuh kalau wanita ni dia punya ekosistem jika terganggu dia punya monthly monthly mens dia, menstrual bulanan dia, so memang sebenarnya itu adalah satu indication perlu pergi menjalankan pemeriksaan kesihatan. Pertama. Kedua, kadang-kadang kita normal dan sebagainya tetapi kita lewat period ataupun period tak regular kerana berlaku pertukaran hormon dan sebagainya. So itu semua adalah satu perkara yang still masih perlu disahkan. Okay, so kita tak boleh buat assumption sendiri. Okay, so saya nak kongsi artikel tentang PCOS. Right. Okay. So saya guna saya guna artikel ni, right? doctoronCall.com.my. So apa itu PCOS? Gejala kesan kepada kesuburan dan kesihatan serta rawatannya. So selalu dengar term PCOS ni, tapi kadang-kadang kita tak adalah nak ambil peduli sangat sebab macam saya cakap banyak penyakit-penyakit sakit puan ni, sakit puan dan perbidanan ni kebanyakannya kita tidak berbicara secara terbuka. So kita tidak berbicara secara terbuka, jadi kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya kita pun memang mengidap perkara ni. Okay, so yang ni tentang PCOS, okay, gejala dan kesan kepada kesuburan dan kesihatan serta rawatannya. Sebab ramai yang tak tahu benda ni dan mereka fikir mereka sihat, sebenarnya mereka tidak berjaya hamil. Kan? Right, so ni dia punya artikel. Okay, alright. Okay. Kitaran head yang tidak menentu merupakan simptom lazim bagi penyakit PCOS. Okay, so PCOS ialah maksud dia polycystic ovary syndrome. Okay, right. So sebanyak 5 hingga 10% wanita lingkungan umur reproduktif menghadapi sindrom ini. Okay, so kebanyakannya adalah kerana kebiasaannya hormon LH akan menghasilkan androgen dan kemudiannya ditukar ke hormon estradiol dengan bantuan hormon FSH. Estradiol sangat diperlukan untuk kematangan telur. Namun terdapat gangguan dalam penghasilan hormon ini dalam mereka yang mengidap PCOS dan menyebabkan kesukaran untuk hamil. Okay. So namun begitu masih ada usaha dan rawatan untuk mengatasi masalah ini. So itulah dia benarnya sebab ada gangguan yang menyebabkan yang menyebabkan hormon tidak seimbang yang di mana hormon itu perlu untuk memberi telur yang matang. Tetapi bila ada gangguan dalam penghasilan hormon ini kepada pesakit PCOS, maka menyebabkan berlaku kesukaran untuk hamil. Okay, so apa itu sindrom polycystic ovary ataupun PCOS? Memang PCOS ni memang banyak dikatakan tapi kita kurang ambil perhatian apa sebenarnya. Okay, so sistem merupakan kantung yang tertutup yang mempunyai selaput tersendiri dan terasing dari bahagian tisu yang berhampiran dan mengandungi air.
ianya lazim untuk wanita mempunyai sista terbentuk dalam ovari mereka. Ini kita dah cakap tentang sis hari itu. Namun begitu dari nama sindrom itu sendiri, poli membawa maksud banyak. Makanya sista yang terbentuk adalah terlalu banyak. Sista ini terbentuk dari folikel yang membesar sehingga satu ketika dalam kitaran normal, folikel ini akan pecah bagi melepaskan telur untuk persenyawaan. Okay, so bermaksud sista yang terbentuk adalah terlalu banyak, okay, dan membentuk folikel untuk membesar sehingga folikel ini akan pecah untuk bagi melepaskan telur. Okay, tapi sekiranya proses ini tidak berlaku, folikel yang mengandungi air ini akan kekal dalam keadaan sedia ada dan membentuk sista. Okay, now so keputusan hasil imbasan ultrasound bagi penyakit sista ovari dan PCOS adalah sama, di mana terdapat banyak sista terbentuk dalam ovari. Namun begitu, PCOS menyebabkan gangguan hormon, manakala ovari sista adalah sebaliknya. Okey, so penyakit ini menyebabkan metabolisme hormon androgen dan estrogen serta pengeluaran hormon androgen tidak normal. Makanya terlalu banyak hormon luteinizing LH dihasilkan berbanding hormon perangsang folikel, lalu menyebabkan folikel-folikel pada ovari menghasilkan lebih banyak hormon testosteron, itu hormon lelaki berbanding hormon wanita, iaitu estrogen. So hal ini menghalang ovulasi serta menghasilkan simptom-simptom lain yang berkaitan dengan sindrom ini. Kekurangan pengeluaran estrogen ini menyebabkan hormon progesteron yang dihasilkan oleh wanita dengan PCOS ini berkurangan. Hormon ini berfungsi untuk menghentikan pengeluaran hormon LH dan FSH, maka inilah yang menyumbang kepada sindrom ini. So it's actually because of orang kata gangguan penghasilan hormon. So kita nak tengok apa simptom yang dialami oleh yang biasa dialami oleh pesakit PCOS. Okey, yang pertama yang lazimnya ialah masalah orang kata head tak tentu. Head tak tentu, kebanyakan wanita akan mengalami head sedikit atau tak datang head untuk 2-3 bulan kemudian datang dengan banyak dan berpanjangan. So ini adalah satu tanda bahawa ataupun amaran bahawa ekosistem wanita itu ada yang tak kena. Okay. Hirsutism iaitu mempunyai banyak bulu di muka atau badan yang lebih dari biasa. Ini kerana ada orang kata banyak gangguan hormon lelaki dalam tu. Okay, so kehilangan rambut di kepala, obesiti dan sindrom metabolik, okay, jerawat dan kulit muka berminyak, kemurungan atau berubah mood, mandul dan juga acanthosis nigricans, hitam di bahagian lipatan kulit. Namun ada juga wanita yang tak mengalami apa-apa simptom di atas. Okay. Pastikan minda anda tenteram dan badan anda selesa walaupun anda head tidak teratur akibat PCOS. Alright, so bagaimanakah PCOS didiagnosa? Lazimnya wanita dengan PCOS mempunyai masalah head tidak teratur, maka beberapa ujian darah serta imbasan akan dilakukan untuk memastikan bahawa masalah head tersebut bukan disebabkan oleh masalah lain seperti tumor kelenjar adrenal, tumor ovary, masalah hormon thyroid, okay, dan sebagainya lah. Okay, so terdapat kriteria khas. Okay, macam mana nak diagnose ni? Pertama, head tidak teratur, yang jarang, tak teratur ataupun berpanjangan. Kedua, terlebih androgen, memberi rupa fizikal seperti lelaki. Seperti contoh bulu terlebih lebat di wajah, di dada dan di bahagian abdomen, atau dari ujian darah menunjukkan tahap hormon androgen yang tinggi. Dan ketiga ialah ovary polycystic dari imbasan ultrasound, okay, yang menunjukkan lebih dari 8 sista dalam satu ovary. Okay, so kita ada sentuh tentang sis hari tu. Right, so apa rawatan dia? Jadi okay, so untuk rawatan penyakit ini tiada ubat, okay, tapi mungkin boleh mengawal atau mengurangkannya. So mungkin akan ada ubat untuk mengurangkan tahap insulin, mengembalikan kesuburan dan sebagainya lah. Okay, so antara ubat-ubat dia yang doktor akan bagi ialah ubat perancang keluarga untuk mengembalikan kitaran head yang normal. Sebab ini macam ada hormon lah, okay, dan ejen penyekat, okay, untuk membantu mengurangkan masalah hirsutism, dan juga clomiphene citrate untuk menggalakkan kesuburan, dan metformin mengawal penyakit diabetes yang sering berlaku dalam wanita yang menghidapi PCOS. Okay. So bolehkah masalah ini memberi kesihatan kepada kesihatan lain? So antaranya ialah penambahan berat badan, okay, penebalan kanser lapisan endometrium,
tinggi kolesterol, diabetes dan masalah jantung. Okay, so apa yang perlu kita lakukan adalah sekiranya kita rasa memang badan kita ataupun fizikal kita, organ dalaman kita ada masalah, so it's better untuk pergi dapatkan nasihat daripada doktor. Okay, it's better to orang kata mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Okay, anda tidak ingin lagi haid tidak teratur akibat penyakit PCOS. Yang menghantui hidup anda. So PCOS ni, saya stop sharing sekejap. Okay, so PCOS ni dia memang orang kata walaupun ada wanita yang tak ada gejala ataupun tak ada simptom, tapi sebenarnya kitaran haid yang tidak normal tu adalah satu alamat ataupun adalah satu amaran. Okay, so especially kepada wanita yang ingin hamil, okay, masih tidak berjaya hamil, kadang-kadang kita rasa kita sihat tapi sebenarnya kita tak tahu. So mungkin kita ada cyst ke kan, mungkin kita ada PCOS ke, dan itu adalah lebih elok untuk mendapatkan rawatan daripada doktor. So sangat penting benda ni. Okay, so mungkin dari segi tradisional dan sebagainya tu saya tak komen sebab saya tak ada knowledge itu, okay, tetapi boleh ikhtiar, cumanya perlu tahu dulu tepat-tepat apa dia masalah dia, perlu tahu dulu tepat-tepat. Jadi melalui pemeriksaan ujian darah dan juga imbasan dan sebagainya, baru tahu betul-betul tepat-tepat apa yang kita nak buat, apa yang nak kita rawat. Kan, so ada yang kena melalui pembedahan, ada yang melalui ubat-ubatan dan sebagainya. So itulah yang bagi saya nak sokong jika wanita tu dia rasa dia perlukan bantuan kesihatan, lebih baik pergi berjumpa dengan doktor. Okay, so kita nak tanya orang pun kita tak ramai orang tahu tentang ini. Okay, so takkan kita nak tanya, oh you pernah mengidap PCOS? Tak boleh lah kan. Okay, so penyakit tu tidak dibincangkan secara terbuka tetapi sangat common. Ramai sangat wanita mengalami PCOS. Okay, so dia boleh mengakibatkan kegagalan hamil lah. Okay, so itu yang sangat saya nak tekankan, sebab mungkin ada masalah ni tapi kita tak tahu. Right, so I think itu saja untuk PCOS, dan paling perlu alert satu saja dia punya tanda yang paling perlu alert ialah jika puan period tak regular. So bila period tak regular, mungkin dia jarang ataupun sekali dia datang lambat-lambat tu, ataupun dia datang dengan darah yang sangat banyak. Okay, so memang kita kena sayang organ reproduktif kita iaitu rahim dan juga kilang kita yang mengeluarkan telur, kerana di situlah pengeluaran hormon juga. So kita kena sayang organ reproduktif kita. Right, walaupun kita tak ada rancangan untuk hamil atau sebagainya, tapi kita boleh pastikan keadaan rahim kita dalam keadaan yang sihat. Okay, right. So itu untuk hari ini iaitu PCOS. Right, so sebelum saya undur diri, saya mohon kongsi. Okay, so semalam dan beberapa hari lepas saya masih lagi mendapat banyak artikel tentang tentang wanita hamil yang tidak mahu divaksin. Okay, so memang kita while kita menghormati pendapat ataupun pandangan itu, tapi saya berfikir kita pun dah terlalu banyak membaca cerita seperti pemergian Allahyarham Siti Sarah. Ramai ya ibu yang mengalami perkara yang macam ini, jadi rasanya terlalu sedih untuk terus-terusan mendapat berita macam ni. So memang saya nak galakkan wanita yang hamil mendapatkan vaksin. Okay, so saya baca banyak sangat ramai wanita yang hamil mereka tidak bersedia untuk divaksin. Irrespective of, saya tengok sebenarnya saya rasa macam ramai kan, tapi statistik ada cakap excuse me, 57% sahaja yang mendapat dos 1 dan 20% sahaja yang mendapat lengkap 2 dos. So it's a very low statistic for pregnant mothers. Okay, so minta sangat pergi daftar. Okay, I think bulan ni yang saya baca ya, sorry, excuse me, yang saya baca PPV, tak silap saya ada 13 lah dekat KL Klang Valley ni.
Okay, so PPV ni dia accept local saja. Bila saya kering tekak. Okay, sorry. Okay, sorry. So ada 13 ada 13 PPV yang menerima walk-in. Okay. Sekejap Saya selalu dapat ni sakit tekak. Okay. Okay. So ada 13 PPV yang boleh walk-in di Klang Valley. Tak silap saya mereka hanya menerima penduduk tempatan, warga negara. So pergi ambil vaksin tu. Okay. So untuk ibu hamil, kadar vaksin masih rendah. So saya sangat risau. Okay. Kita kalau boleh nak tengok ibu dan anak tu selamat. Okay. So itu untuk vaksin. So kalau pergi walk-in tu, okay, bawalah sekali surat dan buku pink. Okay. Vaksin juga ada yang sesuai untuk ibu menyusu, kan? So bawalah dokumen yang sepatutnya. Mesti kena vaksin, memang kena vaksin. Saya rasa kita cuba ikhtiar supaya dua-dua ibu dan bayi tu selamat. Okay, first thing first, ibu dapat lihat wajah anak dia, dapat menyusukan bayi dia, dan anak itu juga dapat kasih sayang dan belayan daripada ibu dia. Okay, so cuba ikhtiarkan untuk pergi vaksin. Ini untuk ibu hamil ya. Okay. Right, next ialah kita ada program baru, fitness for post birth mom. Okay, fitness for post birth mom ni adalah untuk sesi workout. Sesi workout dan juga meal plan. Okay, sesi workout dan meal plan ni adalah untuk ibu yang dah habis pantang tu. Okay, so ada tempat-tempat yang dia hendak orang kata overcome. Okay. Contoh perut menggelebih dan sebagainya, water retention, semua tu kan. Okay, so ini adalah program one-to-one secara atas talian. So jangan lupa boleh contact saya punya customer service untuk dapatkan info. Dan akhir sekali, okay, muat turun ibu percuma. So kita ada 2. Panduan pemakanan semasa hamil dan juga panduan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Okay. Sorry. Alright, so I think itu saja. Yeah. I have to end this. So take care and stay safe. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.